Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk yang terakhir bagi kursus Etika Profesionalisme MPU 2232. Bagi tajuk yang terakhir ini ataupun tajuk yang ketujuh, iaitu tanggungjawab sebagai pekerja, pengurus, perunding dan pemimpin, akan dibahagikan kepada 4 rakaman, 4 bahagian. Jadi untuk bahagian yang pertama, kita akan membicarakan tentang tanggungjawab sebagai pekerja. Tanggungjawab sebagai pekerja. Jadi, seperti yang kita telah bincangkan di dalam tajuk-tajuk yang sebelumnya, etika profesionalisme ialah salah satu kursus yang memperkenalkan tentang profesional di dalam profession. Jadi kita semua sudah maklum, kita akan menuju kepada alam pekerjaan. Jadi sebagai seorang pekerja, kita perlulah profesional dan melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diberikan. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang tanggungjawab pekerja di dalam organisasi. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai tanggungjawab? Jadi tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Maksudnya, kamu sebagai seorang pekerja wajib tanggung segala arahan ataupun segala amanah ataupun segala kerja ataupun segala tugasan yang telah diberikan kepada kamu selayaknya kamu sebagai seorang pekerja. Maka semua itu dinamakan tanggungjawab. Maka tanggungjawab ini tidak boleh diberi kepada orang lain untuk dilaksanakan. Disebabkan apa? Sebab tanggungjawab ini perlulah ditanggung oleh diri masing-masing. Dan tanggungjawab juga disebut sebagai berkewajiban menanggung segalanya sebagai kesedaran. Maknanya, sebagai contoh, kita sebagai contohnya jurutera landscape. Jadi kita tahu salah satu tanggungjawab kita ialah mengenal pasti landscape yang sesuai dengan sesuatu kawasan yang telah ditetapkan. Jadi kita sedar itu adalah tanggungjawab kita. Itu adalah tugasan kita. Itu adalah tanggungan kita. Maka secara tidak langsung kita akan timbul di dalam hati ini satu kesedaran ataupun kita katakan satu niat untuk kita melakukan sesuatu ke arah untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi cantik dengan landscape yang kita rancang. Jadi maknanya di sini tanggungjawab itu boleh jadi diarahkan dan mungkin boleh jadi dia timbul daripada dalam hati kita sebagai seorang pekerja. Tidak perlu diarah, tidak perlu disuruh. Dan tanggungjawab juga diertikan sebagai kewajipannya akan tingkah lakunya dan perbuatannya yang disengaja mahupun yang tidak disengajakan kerana adanya kesedaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Maksudnya di sini saya bawakan contoh yang mudah. Kita berjalan di satu jalan dan kemudian kita terjumpa sampah. Ada kertas, sampah ataupun bekas-bekas makanan. Maka sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab kepada siapa? Bertanggungjawab kepada alam, bertanggungjawab kepada persekitaran. Maka tugas kita ialah apa? Ya, mengangkat sampah tersebut dan membuangnya ke dalam tong sampah. Jadi adakah mereka yang membuang sampah itu tadi tidak bertanggungjawab? Pastinya akan ada dua jawapan. Mungkin dia terlupa tanggungjawab dia untuk membuang sampah
di dalam tong sampah ataupun tempat yang sesuai, ataupun mungkin memang dia sengaja untuk tidak mahu mengambil tanggungjawab tersebut sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar. Dia terlupa ataupun memang dia tak nak ambil tahu. Jadi dia akan memberikan akibat dan juga kesan. Tanggungjawab ni dia akan memberikan akibat atau kesan ke atas kepentingan pihak orang lain. Contoh ni macam cerita sampah tadi, dia akan memberikan kesan kepada siapa? Ia memberikan kesan kepada kamu. Sebab apa? Kamu yang mempunyai tanggungjawab akan mengambil sampah tersebut, letak pada tempat dia. Sedangkan kalaulah orang yang sebelum tadi ataupun orang yang membuang sampah tadi, dia dah buang siap-siap ataupun dia dah letakkan sampah tu di dalam tong sampah siap-siap, adakah tugas mengutik sampah tu perlu kamu lakukan? Maka di sini kita akan mengatakan itulah dia tanggungjawab. Dan semua orang di dalam dunia ini mempunyai tanggungjawab masing-masing yang perlu diselesaikan, yang perlu dilaksanakan, yang perlu dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan juga kita katakan upah ataupun gaji yang telah kita terima. Itu maksud dia tanggungjawab. Jadi saya bawakan sebagai seorang pekerja, kamu tak pernah dalam sejarah orang minta kerja. Tak pernah dalam sejarah orang minta gaji. Orang minta kerja. Dalam iklan pun dia tak tulis gaji kosong. Dia tulis kerja kosong. Jadi maksud dia apabila kamu minta jawatan tersebut ataupun minta tanggungjawab tersebut, minta kerja tersebut, posisi tersebut, maka kamu katalah diambil bekerja. Maka pastilah ada tanggungjawab ataupun kerja ataupun tugasan yang perlu kamu selesaikan sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan gaji yang telah diberikan kepada kamu. Jadi itulah yang kita katakan tanggungjawab. Jadi tanggungjawab pekerja di dalam organisasi, sebab apa pekerja ni adalah dianggap mesin penggerak utama. Kalau tak ada pekerja, bos macam mana toke, macam mana kaya sekalipun, kalau dia tidak ada pekerja, dia tidak akan mampu untuk jadi kaya ataupun lebih maju ke hadapan. Dia memerlukan kepada pekerja. Jadi dia memerlukan kepada pekerja yang bertanggungjawab. Jadi pekerja yang bertanggungjawab adalah mesin penggerak utama kepada keberkesanan sesebuah organisasi. Kerana apa? Prestasi pekerja yang berkualiti akan menentukan pencapaian organisasi yang memberansangkan. Contoh dia, saya bawakan satu situasi di dalam sebuah kedai makan. Ada seorang ni tugasan dia membasuh pinggan. Ada seorang ni dia tugasan dia mengambil order saja. Ada seorang ni tugasan dia memasak saja, membuat air. Dan kemudian ada tugasan lagi membersihkan meja. Maka ada 5 orang pekerja. 5 orang pekerja di dalam restoran tersebut. Jadi apabila apabila seorang tukang masak dia melakukan kerja dengan baik, melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, tetapi orang yang ambil order tadi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Contoh dia, orang order nasi goreng kampung, tetapi dia tulis dalam kertas order nasi goreng bandar. Apa yang berlaku? Tukang masak dia melaksanakan tugas dia dengan betul, dia masak nasi goreng bandar. Tapi apabila sampai ke menu tersebut, sampai ke meja pelanggan, apa yang berlaku? Maka akan terjadi selisih salah faham. Apabila terjadinya salah faham, maka dia akan merosakkan, dia akan merencatkan, dia akan menyebabkan terbantutnya proses kita kata pencapaian organisasi itu tadi, ataupun kita kata pencapaian kedai makan itu tadi. Jadi sekian saja untuk tanggungjawab pekerja di dalam organisasi. Kita berjumpa dalam bahagian yang kedua nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.